andaiannya adalah laporan tersebut adalah laporan yang genuine. Ya. Ketirisan berlaku, Betul. kebocoran maklumat berlaku. Ya. Dua pihak saja, PSC atau Jabatan Audit Negara. Apakah mungkin di antara salah satu pihak ini yang memberi kerjasama yang cukup, kita cakap cukup mengagumkan sehingga boleh melepaskan laporan yang akta OSA bukan akta yang kecil, kan, akta yang serius, kan. Bagaimana Tun melihat perkara ini boleh dihentikan? Dia apa-apa peraturan yang dibuat, akhirnya dia terletak kepada diri pelaksana itu sama ada dia amanah atau tidak. Mungkin perkara ini dilihat ialah audit telah selesai. Mungkin pada dia tidak penting. Tapi macam kita kata tadi, make sense kenapa laporan audit ini diklasifikasikan, supaya dia tidak jadi macam inilah. Ambil capisan-capisan dan kita masih trial by media secara berterusan, polemik secara berterusan, tak selesai-selesai. Sedangkan PSC yang ada autoriti tu dah buat cadangan pun kepada kerajaan apa yang nak dibuat, kan. Tapi memang itu tujuannya. Bila dibocorkan, dia nak spin lagi supaya akhirnya kita bercerita tentang benda yang sama. Walhal dia telah disiasat. Jawapan yang sama. Itu tujuannya. Soal orang tidak amanah ni, akhirnya pertama bukan saja dia tidak amanah, dia melanggar peraturan yang ditetapkan. Dalam hal ni memang patut tindakan diambil berdasarkan akta OSA. Perlukah kerajaan mengambil kira dari segi pemutihan pegawai-pegawai yang ada di dalam, kita mungkin cakap dalam PFC atau juga Jabatan Audit Negara itu sendiri, kedua-dua entiti ini sendiri, untuk memastikan bahawa ketirisan tidak berlaku pada masa akan datang? Sangat perlu. Sebab kita tengok sebelum ini laporan daripada jawatan kuasa petugas khas yang menyiasat tentang 2.6 bilion keluar begitu saja. Sampai hari ini kita tak tahu siapa sebenarnya yang membocorkan. Jadi kalau orang-orang ini dibiarkan terlepas, maksudnya akan ada juga pegawai-pegawai, pejabat-pejabat awam yang melihat bahawa ini perkara kecil. Ini tidak boleh dibiarkan sebab kebocoran maklumat adalah satu perkara yang serius. Bukan soal maklumat tu sangat, kan? Pertama memang soal maklumat tu, tapi bukan itu. Tapi soalnya yang paling utama adalah amanah atau tak amanah pegawai yang dipertanggungjawabkan menjaga maklumat tu. Dan soal ni dia tidak amanah. Bila dia tak amanah, kalau hari ini dia boleh membocorkan maklumat yang sebegini, di masa depan kalau dia memegang jawatan yang lebih besar lagi, mungkin lebih besar lagi. Dan lebih buruk lagi kalau kata maklumat ini dibocorkan kerana dia dibeli. Maksudnya ada price. Dan orang-orang macam ni, satu, dia tidak ada integriti, kedua, dia dirasuah, ketiga, dia tidak ada loyalty. So tidak ada sebab kenapa kita nak simpan dalam organisasi orang yang macam ni.